Didik TV KPM. Bersama kami dalam slot menengah atas Didik TV KPM berkenaan dengan sejarah tingkatan 4 berkenaan dengan pilihan raya umum pada tahun 1955 selepas MPP ditubuhkan. Apa yang berlaku, cikgu? Itulah. Tadi kita dah bincangkan sebelum pilihan raya, Irfan. Semasa pilihan raya, ini kita akan bincangkan pula apa yang terjadi selepas pilihan raya. Okey. 52 orang telah dipersetujui untuk dipilih. Kita telah memilih 52 orang dan hasilnya inilah Parti Perikatan menang besar dalam pilihan raya tersebut dan 52 orang itu telah membentuk Kerajaan Persekutuan. Dan Tunku Abdul Rahman sebenarnya dilantik sebagai Ketua Menteri ketika itu. Baik. Orang berjasa, orang kuat. Itulah kita lantik sebagai Ketua Menteri Persekutuan Tanah Melayu yang pertama. Jadi izinkan saya untuk kita clearkan perkara tentang Tunku Abdul Rahman dengan Tuanku Abdul Rahman. Silakan, cikgu. Ya, sebab kalau untuk menjawab soalan peperiksaan, kalau macam awal tadi kalau Irfan salah eja, bunyi ada. Ni ada. Tapi tidak membawa maksud orang lain, kita terima. Baik. Tapi kalau kes Tunku Abdul Rahman, dia salah tulis Tuanku Abdul Rahman. Dia membawa maksud orang lain. Yang itu kita tak boleh terima. Faham. Kerana sebab Tuanku Abdul Rahman bukan Perdana Menteri yang pertama. Tuanku Abdul Rahman adalah yang di-Pertuan Agong yang pertama. Itu perbezaan dia, Itu cikgu. perbezaan dia. Salah eja tak apa, tapi kalau membawa maksud orang lain, kita tak boleh terima di peringkat SPM. Okey, dan ini adalah kata-kata Tunku Abdul Rahman sendiri sewaktu persidangan Majlis Perundangan Persekutuan yang pertama. Okey, dia ada ceritakan beberapa perkara di dalam ucapan tersebut. Boleh tak, Irfan, kalau saya nak minta salah seorang murid di Google Meet bacakan ucapan Tunku ni? Boleh sangat, cikgu. Siapa yang cikgu hendakkan? Siapa yang boleh baca? Rasa macam ada seorang kumbang di sini, cikgu. Ya. Silakan, Rafiq. Bagus dia angkat tangan. Silakan. Ini adalah hari yang amat penting dalam sejarah majlis ini. Pilihan raya persekutuan yang baru diadakan kini sudah menjadi sejarah. Buat pertama kalinya, majlis ini bersidang sebagai sebuah majlis yang majoriti ahlinya dipilih dan saya berasa amat bangga dan berbesar hati memegang jawatan Ketua Menteri. Kita telah melalui suatu peristiwa yang amat penting dalam kemajuan negara kita mencapai status pekerjaan berkerajaan sendiri dan merdeka. Ketika memikirkan jalan yang perlu ditempuhi, saya dapat membayangkan pelbagai permasalahan serta kesusahan, tetapi saya cukup yakin bahawa dengan adanya rasa muhibah, kesabaran dan keazaman, serta yang paling penting, sokongan ahli kehormat dan rakyat, segala halangan dapat ditempuhi dan segala masalah diatasi. Baik, terima kasih saudara Rafiq Ghazi. Penat jugalah Rafiq baca panjang kan. Panjang. Apa kata Irfan? Kita bagi ganjaran sikit. Ganjaran berapa nak bagi pada Rafiq, cikgu? Boleh bagi 2 untuk dia. 2 ganjaran boleh, cikgu. Saya letakkan dulu. Sebab dia baca dengan penuh emosi. Kan, intonasinya. Intonasi dia betul. Silakan, cikgu. Okey, Yang seterusnya. antara isi kandungan lah kata-kata Tunku Abdul Rahman, kita kena ada semangat muhibah, kena sabar, kena azam dan sebenarnya Tunku sangat berbangga dengan ke-52 orang yang telah menang dalam pilihan raya ini. Okey, dan setelah itu barulah dilantik beberapa orang untuk menjadi Kabinet Menteri Persekutuan Tanah Melayu yang pertama. Inilah antara orang-orangnya. Okey. Dan seterusnya, apa yang nak saya katakan di sini sebenarnya seperti yang saya katakan tadi. MPP telah bermula sejak tahun 1948 dan kini pada tahun, minta maaf ada salah ejaan kat situ, 1955. Atas 48, bawah 1955. Ada sedikit perbezaan di situ. Okay. Yang penting adalah 48 semuanya dipilih oleh Kerajaan British dan 1955 ada yang kita pilih melalui pilihan raya. Jadi saya perlukan perbandingan antara kedua-dua ini, Irfan. Perbezaan dia. Tahun. Jadi boleh kita minta murid di atas talian? Mestilah jawab. boleh. Silakan. Siapa nak cuba berikan jawapan? Silakan. Silakan. Saya cikgu. Dia macam Iman. lambat sikit dekat. Saya cikgu. Silakan, Iman. Silakan, Iman. Bacakan je. Bacakan jawapan awak. Dalam Majlis Perundangan 1948,
seramai 52 orang ahli tidak rasmi yang dilantik dalam kalangan masyarakat tertentu. Seterusnya, 3 orang ex officio, iaitu Ketua Setiausaha Kerajaan, Setiausaha Kewangan dan Peguam Besar Persekutuan. Selain itu, terdapat juga 9 orang residen British. Akhir sekali, terdapat 11 orang ahli rasmi dalam kalangan pegawai pentadbiran kerajaan. Selepas pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan 1995, beberapa perubahan berlaku secara berperingkat. Antaranya seramai 52 orang ahli dipilih melalui pilihan raya. Seterusnya, 35 orang mewakili kumpulan yang berkepentingan. Akhir sekali, 11 orang menteri besar mewakili negeri-negeri. Okey, itu sahaja Iman. Itu sahaja. Itu sahaja, Cikgu. Okay, terima kasih Iman Ain. Okey, maknanya jawapan Iman sebenarnya membandingkan antara 1948 dengan MPP 1955. Wujud perbezaan itu. Betul. Jadi sangat lengkap jawapan dia, Irfan. Saya setuju Cikgu. Jadi berapa ganjaran untuk saudari Iman kita? Apa kata kita bagi 2 juga? Dua untuk juga. Iman. Okey. Dah habis Cikgu? Oh, nak Dah habis dah tapi tak apa. Ada lagi. Ada lagi. Jangan risau. Ada lagi. Okey. Dan untuk soalan seperti ini di peringkat SPM, kalau soalan minta perbandingan, mesti wujudkan perbandingan. Ada lelaki, mesti ada perempuan, pasangan dia. Betul. Okey, seperti jawapan Iman tadi. Cuma ada sedikit kesilapan kecil Iman. Di mana Cikgu? Ayat dia agak kurang lengkap di situ. Kalau perasan tadi, jawapan Iman menyebut seterusnya 3 orang ex officio. Okey. Jawapan seperti itu kita kurang faham. Apa terjadi dengan 3 orang tu sebenarnya? Apa konteks yang sebenar? Ya, apa konteks yang dia nak cuba sampaikan? Sebenarnya seterusnya 3 orang ex officio dilantik menjadi MPP 1948. Nasihat saya lengkapkan ayat ketika menjawab. Okey. Itu perbandingan dan sekarang kita nak tengok kesan penubuhan MPP 1955 ini. Yang pertama sebenarnya dia memberi rakyat kuasa untuk memerintah negara kita 1955. Agak-agak dah merdeka belum? Belum lagi Cikgu. Belum lagi, tapi kita menuju ke arah kemerdekaan. Kuasa diberi kepada rakyat. Yang kedua, kuasa pegawai British dipindahkan kepada kita. Mereka dah agak kurang berkuasa, tapi kuasa itu diberi kepada kita. Dan seperti tadi kita sebut, amalan demokrasi telah wujud ketika ini. Dan kerajaan kita juga telah mula dibentuk dengan kuasa yang ada pada kita dan kita sendiri yang memimpin kerajaan tersebut. Okay? Dan rakyat sendiri mentadbir. Ahli itu dipilih oleh rakyat melalui pilihan raya. Dan dengan MPP ini juga menunjukkan perkongsian kuasa antara kaum. Kalau boleh tengok, kalau anda tahu ahli-ahli yang menang, pemimpin-pemimpin yang menang dalam pilihan raya, kita ada Melayu, ada Cina, ada India. Semua ada. Okey, Irfan. Jadi kita boleh minta satu lagi soalan, boleh Irfan? Boleh Cikgu, boleh tak ada lagi. masalah. Okey, apa kata murid-murid di atas talian jawab satu soalan ini. Penubuhan MPP penting kepada negara kita. Berikan pendapat anda. Okey. Jika soalan macam ni dia dah terang-terang kata MPP itu penting. Tak boleh nak bagi tahu MPP itu tak penting. Sebab dia dah bagi tahu kat situ. Khususkan soalan itu. Dia dah spesifik dah dekat situ. Okey, siapa boleh jawab soalan macam ni? Angkat tangan dulu. Saya nak jawab. Masih lagi sekali Iman. Lagi. Dia macam nak tak nak. Okey, silakan. Silakan. Kena confident lagi. Okey, teruskan. Penubuhan Majlis Mesyuarat Persekutuan penting kepada negara kita kerana rakyat tempatan memperoleh peranan yang penting dalam mentadbir negara seperti Tunku Abdul Rahman yang menjadi Ketua Menteri. Pembentukan MPP juga menunjukkan perkongsian kuasa antara kaum ke arah menuju kemerdekaan. MPP juga menyaksikan amalan demokrasi di negara kita kerana ahlinya dipilih melalui proses pilihan rakyat. Okey.
Itu sahaja. Terima kasih, Saudara Iman. Terima kasih. Iman, sebelum kita bagi ganjaran, Ya, Irfan, cikgu. kita tengok jawapan dia macam mana. Komen sedikit. Yang pertama, Iman bagi tahu rakyat tempatan memperoleh peranan yang penting mentadbir negara. Yes, ya, itu adalah kepentingan MPP. Dan Iman telah memberikan contoh. Siapa rakyat tempatan itu? Dia memberi contoh Tunku Abdul Rahman yang telah menjadi Ketua Menteri. Untuk soalan sebegini, berikan pendapat, boleh bagi fakta, boleh bagi huraian dan boleh beri contoh. Okey. Dan seterusnya, Iman beritahu berkaitan perkongsian kuasa. Kalau kita boleh sambung ayat Iman ni tadi, perkongsian kuasa antara kaum apa yang berkongsi kuasa kat sini pun kita boleh terima di situ. Menyaksikan amalan demokrasi, apa amalan demokrasi tadi kita dah jawab di soalan yang sebelum tadi. Agak tepat, ada fakta, ada contoh, boleh berjaya menghuraikan fakta dia. Jadi berapa ganjaran untuk saudara Iman? Ada berapa ada kat situ, Irfan? Ada tinggal 4 lagi, cikgu. Ada 4. Lagi berapa? Kita bagi 2, Irfan. 2 dulu untuk kita bagi dua Iman. untuk Tahniah Iman. Berikan tepukan untuk Iman dulu. Okey, terima kasih cikgu atas penerangan di segmen ini. Kita dah faham berkenaan dengan Persekutuan Tanah Melayu dan juga MPP. Jadi jom kita berhenti berehat dulu. Kembali selepas ini dalam Menengah Atas Didik TV KPM.